kita ada 10 aktiviti. Maksud dia once student tu dah join in, maksud dia automatic dia akan masuk dalam in progress. Okey, maksud dia kalau ada login, dia login, dia masuk, dia start dengan first activity. Kat sini saya ada assignment 1, betul? Dia start dengan first assignment 1, automatic dia akan duduk dalam group in progress. Okey, maksud dia akan jalan, dia akan follow aktiviti tu sampai dia complete. Kalau dia 10 aktiviti sampai quiz, dia ada assignment, dia complete, dia akan automatic cukup 10, akan tambah 1 student completed. Yang ni juga kita boleh tengok dekat kita punya dashboard. Kalau perasan dekat dashboard kita, okey, ada satu part tu yang course progress ni. Okey. Course progress ni yang ni. Okey, contoh kalau kita klik. Okey. Dia akan tunjuk percentage. Berapa persen student tu dah complete. Maksudnya kita tak perlu masuk ke dalam ni, tak perlu masuk ke sini. Dekat dashboard pun kita dah tahu dah. Kita dah tahu dia punya reporting. Student 10 ni apa status dia? Okay, never access ni maksud dia tak pernah login, tak pernah masuk dalam kita punya ni lah, kita punya course, dalam kita punya modul. Kalau dah progress tu ada persen, maknanya dia dah login lah. Dia dah login, dia dah buat. Okay, yang ni tujuan dia, maksudnya kita boleh communicate dengan student tu lah. Maksud dia kalau student ni orang lain dah 70%, dia ni baru 10%. Maksudnya kita boleh email dia. Nampak? Kita boleh message dia. Maksud dia kita tak nak lah orang lain dah 80, yang ni baru 10-20. Maksudnya kita tak nak dia ketinggalan. Mungkin ada assignment dia tak hantar. Maksudnya kita boleh monitor student tu cepat. Yang ni selalunya yang ni kita guna percentage ni kita boleh guna untuk final exam. Okay, contoh dia untuk seat for final exam, progress must be achieve minimum 80% for example dia. Okay. Boleh? Okay. Ada soalan? Ada soalan lagi tak? Never access ni maksudnya kalau dia dah masuk sekali dia akan tak akan tulis never access lah. Dia kalau dia dah masuk sekali dia tak akan tulis automatic ni. Saya tunjuk contoh satu. Contoh student. Okey, satu lagi nak tanya ni, soalan ni mungkin tak berkaitan tapi nak tanya. Okey, saya difahamkan kalau certain online platform apabila contoh kita nak kata kat pelajar tu, okey pelajar kita bagi masa untuk buat quizzes katalah pukul 10 pagi sampai pukul 12 tengah hari contohnya. So adakah kita boleh capture dia on komputer sehingga dia tutup yang kata location atau tu boleh capture tak? Yang tu saya rasa boleh dekat log boleh. Okey. Dia ada log dia. Okey. Dia exam kita boleh set. Maksudnya kita set contoh dia soalan tu kita ada 10 soalan quiz. 10 soalan quiz dia ambil masa 30 minit katakan. Okey, 30 minit. Tapi kita buka soalan tu 2 jam. Maksudnya student boleh jawab within 2 hours. Sebab masa dia mana dia free tapi dia masih jawab dalam 30 minit saja. Betul. Sebab sekarang ni isu dia sekarang kebanyakan pelajar kita tak tahu dia punya location ni kat mana. Sama ada pedalaman ke bandar ke yang ada isu pedalaman lah. Maksud dia punya akses. Jadi bila kita buat 30 minit, katalah dia buat 5 minit, PC dia hang ataupun internet dia lost connection. Okey, maksud dia nak restart PC semua dia ambil masa 5 minit. Maksud dia boleh restart balik. Tu dia function dia lah. Kalau soalan dia tu kan, kita dalam PDF ke atau kita buat dalam website? Okay, soalan ni dia ada banyak jenis. Tengok kita nak buat assignment ke, kita nak buat ataupun kita nak buat quiz. Kalau quiz, kita akan masuk automatic kat sini. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak buat assignment nanti.
Kita ada assignment, kita ada quiz. Ini contoh assignment lah, contoh assignment. Okey, ni maksudnya kalau assignment tu dah complete, dia akan jadi macam ni. Maksudnya kita boleh tengok number of student, lepas tu submitted, berapa student yang dah submit assignment. Okay, yang ni need grading. Need grading maksud dia, katalah 5 orang hantar, dia akan ada needs grading 5. Okay. Times remaining ni sebab saya tak set, sebab tu dia keluar macam ni. Nanti kita tengok macam mana kita nak set assignment tu. Contohnya assignment kita bagi hari ni nak kena hantar hari Ahad. Kita akan ada dia punya due dia lah. Okay. Okay, dah. Semua dah masuk. So basically, I mean, one student tu dah set assignment tu, dia kena upload dekat dia punya portal lah. Okay, dia ada 2 option. Kalau assignment ni, kalau kita tengok. Okay, saya tunjuk ni roughly dulu. Okay, dalam assignment, dia ada 2 style. Sama ada kita nak online text ataupun file submission. Online text ni, maksudnya student akan jawab kat sini. Alright. Okay, student akan jawab, lepas tu dia akan submit. Okay, lepas tu file submission ni, kita request student to upload dia assignment. For example, video, ataupun PDF file ataupun Word document and all. Tapi saya cadangkan, saya prefer kita guna PDF files. PDF better. Better sebab cepat untuk kita review. Kalau tak, kita nak kena render daripada Word, kita nak kena render ke ni dulu, ke PDF. Okay dah, semua dah ada. Semua dah ada? Dah ada. Okay, saya tunjuk. Okay, first kali untuk first activity kita buat assignment. Okay, assignment ni tak susah sebab kalau kita dah ada sampel assignment, kita boleh copy ataupun kita boleh upload je assignment tu. Okay, kat sini saya tunjuk sampel satu. Okay, untuk masukkan assignment, kita add activity or resource kat sini. Kita ambil assignment. Okay, assignment. Add. Okay, kita masukkan assignment name. Dia punya assignment title lah yang akan display kat situ. Contoh kat sini, saya ada assignment 1. Lepas tu saya masukkan yang ni assignment 2. Okay, description ni ialah dia punya soalan dia. Apa kita punya soalan assignment ni? Okay, contoh. Please create. Ini contoh soalan saya. Simple application to display student info. Okay, ini contoh soalan. Okay, kita yang ni kena klik. Okay, make sure tick dekat dia punya check box. Kalau tak, instruction ni saya tak akan nampak instruction. Okay, lepas tu check box. Okay, lepas tu display description on page. Klik kat check box ni. Okay, next kita ada additional files. Additional files ni, contoh dia, kalau kita nak student jawab dengan ada format. Contoh soalan kita ada format. Maksud dia kita upload je file kat sini. Contoh kita bagi student work format. Contoh dia soalan tu jawapan dia dalam table. Okey. Jadi kita upload table ke sini supaya kita nak student submit answer itu ikut format table tu. Satgi jangan kita nak table ada yang bold, ada yang tak ada bold, ada yang border, ada yang tak ada border, size sama tak sama. Okey. Format semua kita letak sini. Kita just upload je kat sini. So pelajar akan download lah melalui file dia pergi, dia download. Okey, betul. Pelajar akan download kat sini. Lepas tu dia akan upload. Okey, satu lagi kita bagi dalam Word lah biasanya untuk dia tulis, lepas tu dia upload balik. Macam betul. Tu kan? Kita bagi dalam Word sebab dia nak edit. Okey, satu lagi, kalau kita nak bagi arahan kat sini, kita nak student please, contoh kita nak dia punya jawapan tu, dia upload file tu dalam bentuk PDF. Please upload your PDF files, contoh kat sini.
Jadi kita suruh dia buatkan Maksudnya PDF baru dia upload. Betul. Kita minta dia buat PDF baru dia upload. So PDF ni size dia kecil. Kalau Word size dia besar dalam tu. Image apa semua. Adakah, Okay, next. adakah PowerPoint pun dia boleh upload ke kalau kita perlukan? PowerPoint dia boleh upload. Okay. Sebab semua Video file kan? video pun boleh. Tapi kalau boleh kita video kita tak nak sebab video kita nanti saya tunjuk. Video dia macam saya cakap tadi, Makan video space. dia boleh upload ke YouTube ataupun OneDrive sebab student dia dah ada email student tu, automatically dia link ke ni Google Drive. Maksud dia just upload Google Drive. Lepas tu dia share je dengan lecturer link dia. Maksud dia dekat jawapan dia nanti, dekat answer nanti dia just share link je. Oh. Tapi maksudnya maksudnya kalau- Azrin tak galakkan lah kalau kita share YouTube, melainkan kita share embedded punya link tu baru dia tak heavy ke? Tak, dia boleh, dia share embedded pun boleh, dia share link pun boleh. Yang kita makan space tu kalau video. Kalau makan space, kalau dia upload, maksud dia video tu Kalau dia share drag tak apa. masuk ke sini. Kalau share tak tak apa. Okey. Share tak apa, jangan dia video dia download, dia upload masuk situ memang itulah dia akan apa tu? Dia akan makan space. Sebab nanti kita akan plan, maksud dia maksimum apa tu? File size kita letak dalam 5 MB. Maksudnya Jadi kalau file, lebih daripada tu dia tak akan boleh upload lah. dia tak akan boleh upload, dia akan keluar error. Nanti Azrin akan buat lah. Yang tu kita set akan buat ataupun lecturer boleh set kat sini. Okey. Dekat sini. Nampak ni. Kat sini saya letak 800 MB sebab dekat during development process ni banyak file yang nak upload, lecturer nak upload file besar betul. Jadi kita buka dulu. Bila kelas tu dah start, okey, lecturer akan set kat sini lah. Dia boleh budget berapa size file dia tu. Masing-masing yang tak masing-masing set lah kan. Betul, lecturer akan set. Contoh lecturer boleh budget lah, kata Word tu mungkin dalam 2 MB. Okey, 2 MB je letak. Okey. Masih. Okey. Ada soalan? Okey, saya tunjuk yang availability. Availability ni kita set, okay, dia ada kat sini, dia ada allow submission form. Lepas tu dia ada due date, cut off date dengan remind me to grade by. Okey, untuk allow submission ni, maksud dia bila kita nak buka kita punya assignment. Okay. Okey, contoh sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 3.42. Katalah kita ada kelas sampai pukul 5 katakan. Okey, kelas pukul 5. Jadi kita nak buka kita punya assignment 15 minit. Okey, jadi kita pergi 17.01. Okey. Lepas tu kita boleh buat bila kita nak tutup kan? Okey, bila kita tutup, due date dia. Bila tak tutup? Katalah kita nak tutup hari Ahad. Hari Ahad berapa bulan? Hari Ahad, okey. Hari Ahad, Sunday 3 hari bulan. Kita tutup katalah kita tutup pukul 11.59. Okey, jadi kita cari 23.59. Okey. Okey dah. Okey, lepas tu, okey, maksud dia, kalau kita biar macam ni, okey, automatic pukul 11.59, pukul 12 je, 4 hari bulan je automatic student tak boleh submit. Okay. Maksudnya student takkan nampak lagi benda ni. Jadi Okey. mungkin yang gambar hantar tu dia kena datang jumpa kita adalah mungkin minus marking ke apa benda macam tu lah kan ya? Okey, betul. Okey, tapi sekarang ni takkan dia pun nak jumpa, betul tak? Time ni. Betul. Okey, jadi kita aktifkan cut off date. Oh. Okey. Cut off date ni maksud dia kita bagi dia pun hantar. Contoh dia kita extend sampai, katalah kita extend sampai hari dia sampai berapa bulan tu dia. Kita buat another 1 week Apa? lah kata another 1 week. Okey, katalah sampai April. Bukan. Ni bulan apa ni? Bulan 5. Oh, silap. Hari Ahad. Kalau April Jun. tadi 23, katalah sampai 26 katakan. Okey. Yang ni kita bagi dia hantar sampai Jun katakan, sampai 1 Jun. Okey. Okey, 1 Jun. Okey, maksudnya student boleh hantar sampai 1 Jun. Tapi nanti dia punya submission itu, dia punya assignment itu akan keluar late submission.
Oh, boleh je lah. Dia akan keluar late submission lah kat situ. So there'll be a column there written the late submission. Yes. Dia akan nanti saya tunjuk assignment tu yang submission bila kita complete nanti kita boleh tengok student punya status. Bawah nanti dia akan ada merah late submission. Okey. Okey, Ini lepas macam, tu macam punch card lah. Dia masih boleh punch tetapi dia naik different color code. Okey. Betul. Dia akan keluar color lain lah, color merah. Okey, mungkin dia function dekat sini. Maksudnya kita still lagi bagi kelonggaran kat student untuk submit, tapi mungkin kita boleh bagi penalty lah. Yalah. Okey, maksud dia yang hantar lambat mungkin markah dia maksimum 5 katakan, maksimum 6. Dia bagus macam mana pun tu maksimum dia, macam tu kita buat. Okey, lepas tu remind me to grade ni, maksudnya kita mesti letak selepas 1 bulan. Sebab last hantar 1 bulan. Jadi kita buat grade dia, katalah kita buat 2 hari bulan. Okey, maksud dia nanti yang ni nanti dia akan notify automatic. Kita akan dapat email automatic daripada sistem bagi tahu okey assignment ni kena grade. Okey. Okey, yang ni untuk availability dah habis. Ada soalan Pak ni? Okey. Okey, next. Next kita tengok submission. Okey, submission ni selalunya kalau macam ni, file ni besar, okey, kita akan minta dia boleh bagi 2 option. Sama ada dia nak hantar online ataupun dia nak masukkan teks, online teks. Okey, word limit ni selalu guna macam kita nak set 200 kataan ke macam tu. Mungkin yang ni berguna untuk yang English lah, English. Okay, English, yang BM, karangan ke apa ke yang dia akan guna yang ni, part ni. Okay, maximum number upload file kita set sebenarnya kita bagi 1 je. Kalau tak nanti banyak file dia upload. Okay, yang ni file type. File type ni macam tadi. Kalau PDF kita letak PDF je. Okay, kalau kita tak letak nanti dia akan upload Word kita boleh accept. PowerPoint kita accept. Okey. Ataupun kita nak kalau kita nak bagi dia word.doc ataupun .docx. Okey, maksud dia file kita kita boleh accept file dot dengan doc. Okey, tapi saya prefer ni lah PDF je, senang. Lecturer pun senang nanti, tak payah nak download, nak ni lagi. Okay, sebab kalau PDF, kalau kita klik automatic dia akan open dekat browser. Tapi kalau Word, kita klik dia akan download. Jadi dia akan jadi banyak pula cache kita dalam kita punya PC. Okay, lepas tu ni untuk feedback type. Feedback type selalunya kita akan default sebab kita akan online marking, kita akan bagi markah online. Okay, lepas tu submission setting. Okay, yang ni kita default. Okay, common submission notification. Okay, yang ni tak ada automatic. Okay, ni grade. Grade ni markah, maksimum markah untuk assignment tu. Okay. Okay, 10, 100. Selalunya kita tak 100 apa? Sebab nanti automatic kalau kita tak 10 pun dia akan persen dekat per 100 dekat nanti. Okay. Lepas tu grading method, simple direct grading. Simple direct grading maksudnya nanti kalau kita open dia punya assignment, dia akan display kat sini, lepas tu markah akan sebelah kanan. Nanti kita akan tengok macam mana dia punya layout dia. Okey. Marking guide ni kalau kita select ni nanti kita kena upload dia punya format untuk marking guide. Okey. Grade to pass. Grade to pass contoh kat sini markah kita 10. Grade untuk pass kita katalah 80%, dia akan jadi 8 kat sini. Okey, yang ni grade to pass ni berguna dia kalau kita nak buat contoh dia kita ada multiple layer assignment. Faham multiple layer assignment? Maksudnya kita ada apa? Macam prerequisite. Okey, maksudnya kita ada assignment 1, assignment 2, assignment 3. Macam level lah, level 1, level 2, level 3. Maksudnya dia mesti complete level 1. Okey, dah dapat 80%, baru dia boleh pergi level 2. Kalau level 1 tak complete, dia kena buat lagi sampai achieve 80%, baru dia boleh next level macam tu. Okey.
Okay, last kali yang paling penting kat sini, activity completion ni macam tadi. Kita set show activity complete when condition are met. Okay. Maksud dia, condition met maksud dia submit. Dia submit je, automatic dia akan complete. Okay, satu lagi yang penting kat sini. Open activity completion, maksud dia complete dia kompetensi. Yang ni mesti masuk. Mesti tick. Mesti select ni. Kalau tak select, dia takkan keluar kat sini nanti. Dekat kita punya kompetensi tak keluar. Tapi tak semua assignment yang perlukan benda ni kan ya? Bergantung kepada Betul. lecturer kan? Yes, betul. Mana assignment yang kita nak tu lah. Kita nak masukkan dalam apa? Dalam kita punya report nanti. Okay, kadang-kadang contoh macam quiz. Quiz mesti kadang-kadang dia ada mock quiz, betul? Mock quiz. Mock quiz tu macam student boleh try, boleh main-main. Macam kita panggil dia apa? Tutorial lah, macam tutorial. Sebelum dia masuk ke final exam ke final test, dia boleh test sampai dia confident, dia boleh ambil final exam. Okay, kalau dah complete, save and display. Okay, ni dia punya ni. Ni bentuk assignment dia. Okay, time remaining ni masa available time lah untuk student submit. Okay, ni dah complete. Okay, lepas tu. Okay, ni kalau ni contoh. Okay, kat sini kita tengok view or submission. Okay, kita tengok. Okay, ni yang saya cakap tadi. Okay, maksudnya kalau student submit, dia akan ada submission kat sini. Okay, sekejap sebab contoh satu. Okay, saya login sebagai pelajar ni. Continue. Sekejap, dia tak, saya lupa nak buka untuk student. Pergi page balik yang cost analysis tu apa maksudnya? Ada sebelum ni. Okay, Azil pergi tunjuk tadi tu ada cost overview di bawah tu cost analysis apa benda tu? Yang mana ni? Yang ni? Yang page sebelum tadi. Ada dia tulis cost overview. Cost overview. Yang mana? Assignment tadi Assignment tu. Bawah tu dia tulis cost analysis tu. Nak apa dia? Yang tu dia automatic calculate ke macam mana? Yang mana? Cost analysis. Ada. Tadi Azim baru tunjuk sebelum tadi. Cuba pergi kat cost overview. Atas tu cost overview, bawah tu cost analysis kalau tak salah. Yang ni bukan? Dekat main page. Dekat new page? Dekat main page. Okay, sini. Okay, yang ni. Okay, bawah tu. Bawah tu ada cost analysis. Bawah tu Oh sorry. Itu dah masuk keluar balik ke dashboard. Okay, dashboard. Oh, sini. Bawah tu. Oh, cost analysis. Okay, cost analytic ni. Apa analitik? Okay, cost analytic ni nanti kita akan tengok student punya average activity tu. Activity ke berapa activity dia? Student activity dalam modul tu. Nanti kita tengok sebab student tak ada lagi. Nanti kalau student buat aktiviti kat sini, kita boleh tengok nanti. Kejap, saya try masukkan student punya aktiviti satu. Sebab yang ni sekarang ni, course-nya saya hide kat student.
Sekejap. Azrin, role Ya, saya. renaming ni di bawah group ni maksudnya apa dia? Student ke apa tu? Role renaming. Yang ni untuk yang ni bukan, ni admin. Kita set. Oh, nama-nama. Ni maksudnya kalau kita nak rename balik role dia. Okay. Yang ni admin punya part. Okay. Kejap saya nak open ni. Okay. Nak open course ni supaya kita boleh tengok student untuk student view. Sekejap nak check. Student 10. Kejap, beri saya masa 2 minit kejap. Okay.
Habis dah? Okey, dia pergi check. Server. Sorry, ada ni emergency call. Okey. 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 Tak apa, nanti saya tunjuk yang ni, yang assignment nanti. Okey, ada soalan pasal assignment? Tak ada. Ada soalan. Okey, boleh tak saya nak masukkan 2 assignment kat situ. Dalam masukkan assignment untuk assignment lesson 1 dengan lesson 2 ni, chapter 1 chapter 2. Buat apa-apa sampel. Dah buat. Dah masukkan. Dah masukkan? Dah. Okey, dah. Okey, ni kita bentuk kita punya assignment. Okey, nanti kalau ada submission kat sini, okey, dia akan keluar, akan bertambah submission kat sini. Kejap, saya nak check kenapa student tak boleh masuk dekat sini.
Kejap, saya assign. Saya try assign. Okay. Saya try enroll. Siapa Okay. Okay. Okay, Kiran Pal. Siapa lagi? Okay. Boleh tak yang ni Kiranjit, Kiranpa dengan ni Kak Midah boleh tak try masuk dalam saya punya program ni? Pergi kat klik kat dashboard. Okay. Try klik pada ni PHP Web Development, boleh tak? Boleh? Sekejap. Pergi dekat dashboard lepas tu. Okay, klik dekat ni TIC Digital Lecture sebab saya ada invite masuk saya punya kelas ni. Sorry, masuk kat ni Web Development. Web development. Kita dah login dekat dalam dashboard tu ke? Login kat dashboard. Klik kat sini. Super admin. Okay, dashboard. Server. Mungkin pergi dekat mana? Okay, pergi kat ni. Yang dashboard. Lepas tu pergi kat sample PHP Web Development. Dapat? Ada tak keluar kat situ? Ya. Ada subjek tu. Ada modul tu. Yes, PHP Web Development. Okay. Klik dekat situ. Okay. Lepas tu pergi dekat assignment. Ada tak assignment kat situ? Assignment 1, Assignment 2. Okay. Sekarang ni saya nak Mr. Kiran. Ya. Okay. Okay. Klik pada assignment 1. Okay. Okay, dia akan keluar submit, betul tak? Submission status. Okay, submission status. Klik kat submission status. Okay. Okay, lepas tu kita boleh upload assignment, betul? Assignment. They put that add submission. Okay, add to submission. Ada? Ada submission. You have not made a submission yet. Add submission. Okay, add submission. Okay. Dah? Alright. Okay, submit. Dah submit? Dah submit? They just put save changes. Save changes, is it? Yes, save changes. Okay, submitted for grading. Okay, that one assignment 1 or assignment 2? Assignment 1. Okay, assignment 1. Okay, kita akan tengok assignment 1. Okay, kita nampak kat sini kita ada satu submission, betul? Okay, betul. Okay, okay, maksud dia okay, nanti kita boleh tengok kat sini. Okay, Mr. Kiran dia dah ada submitted for grading. Maksud dia yang ni dah submit. Okay, tapi kalau late submission, dia akan keluar kat bawah ni late submission. Okay, contoh kat sini kita try buat satu. Okay, sekarang ni 48 minit. 48 minit, kita buat 4. Dia tutup pukul 4.10 katakan. Okay, assignment 1. Assignment 1.
Okay, kita edit. Kalau ni untuk edit setting tadi, untuk edit balik. Okay, 24 April. Kita tutup 24 April. Bukan. Okay, sini 24 April tutup. Sekarang ni pukul 4.10 katakan. Kita tutup pukul 4.10. 16.10. Okay, kita tutup. Sorry, kita tak tukar kat sini tadi. 24, 20, katalah 25 April. Okey, yang ni pun cut off date, maksud dia still lagi boleh hantar sampai pukul, katalah sampai pukul 11. Oh, silap kat sini. Yang ni kita buka pukul, katalah kita buka pukul cut off date. Kita tutup pukul berapa tadi? Bulan dia salah Cik Azrael. Mei Oh, dan April. patut pun Mei. Tapi dah boleh submit dah tadi. April, okay sorry. April, saya dah pening ya. Okay, pukul 16.10 tutup. Yang ni dah buka, okay dah. Save. Okay, sekarang ni kita try submit. Kak Midah. Oh, Kak Midah. Oh, Kak Midah tak ada. Okay, tak apa. Saya login as ni. Kiranjit. Okay. Okay. Jadi dia akan submit. Okay, ni okay, student akan nampak macam ni. Okay, overdue. Maksudnya dia dah habis. Tapi dia still can submit, nampak? Okay. Dia boleh submit. Okay, katalah dia submit. Okay, yang ni soalan satu. Okay, contoh dia buat macam ni. Wih, panjang. Okay, save changes. Okay, dia dah submit, nampak? Okay, ni student akan nampak macam ni. Dia submit, okay Friday, okay ni dia punya result dia. Dia punya submission dia. Okay, dia still lagi boleh edit sebab dia kita punya tarikh tadi yang cut off date lagi belum sampai. Oh. Okay, tapi kalau dah habis, maksud dia still lagi boleh remove lah. Maksud dia boleh remove submission ni. Tapi status dia bertukar lah. Katalah tadi dia sampai, dia hantar awal, belum grading, tapi dia remove, dia submit, dia akan follow tarikh ni. Maksud dia akan dapat late submission juga. Oh. Okay, kita tengok dia punya ni. Okay, kita tengok yang assignment 1. Okay, kita ada 2 submission. Kita tengok view all submission. Okay, nampak? Okay, nampak? Yang ni yang belum hantar. Maksud dia akan keluar kat sini. Ni student yang tak hantar assignment. Okay, ni dia hantar, dia hijau. Tapi late. Dia keluar late, nampak? Okay. Okay, ni perbezaan dia kalau dia hantar. Okay, ni assignment kode ni lah. Kalau kita nak review dia punya answer dia ni dia. Okay, tapi untuk grading, katalah kita nak masukkan markah, kita just klik kat grade. Kita masuk je markah dia. 8. Okay. Macam tu. Okay, ni jawapan dia. Okay, katalah markah 8 markah. Lepas tu feedback. Feedback ni macam emoji ke feedback ni? Yang feedback komen ni apa maksud ni?
Feedback ni kata kita nak bagi komen. Okey, tu ni di atas ni kolom-kolom ni apa ni? Okey, get A, B, C. Ni markah dia, ni grade, jawapan dia. Oh, good ni apa-apa kita komen dia nak improve apa-apa Okey, ni macam-macam. apa-apa komen. Okey, yang ni kenapa dia kosong? Dia kosong sebab dia hantar assignment dia guna teks. Kalau dia upload PDF Word, dia akan keluar kat sini. Grading tetap kita boleh letak tepi tu. Grading kita tetap letak kat sini. Ni format dia. Okey, satu lagi kat sini kita nampak, perasan tak ada nama Kiranjit, Kiran apa semua ni? Okey, yang ni kita boleh hide. Okey, kalau perasan dalam ni nanti, dalam assignment tadi dia ada blind marking, perasan tak? Okey. Dia ada blind marking sekejap kat sini. Okey. Submission setting. Okey. Mana tadi? Okey, sini, sorry. Okey, kat grade. Dia ada blind marking. Kita set no. No ni maksudnya dia akan display nama. Tapi bila kita letak kat sini blind marking equal to yes, nama student tu akan keluar. Dia akan keluar student 1, student 2, student 3 macam tu. Sebab yang untuk ni lah, untuk elakkan biasness. Maksudnya kita tak nak bagi bias. Okey, contoh satu lagi saya buat. Okey, save continue, saya tambah satu lagi. Okey, untuk satu lagi, yang ni katalah kita bagi 2. Okey, ataupun kita bagi kosong katakan. Okey, maksudnya salah lah yang ni. Okey, dah. Okey, dah complete semua. Okey, kita boleh balik yang tadi. Okey, balik ke course ni. Lepas tu kita boleh tengok dia punya grade book dia. Yang tadi, yang result tadi tu. Okey. Nampak markah dia kat sini? Assignment 1 dah ada 8 markah. Maksud dia kalau ada banyak, ada assignment banyak, quiz assessment, nanti akan keluar markah semua kat sini. Lepas tu lecturer nak buat statistik, nak buat report, just download je kat sini. Download je data ni. Dia boleh export. Dia akan keluar dalam bentuk Excel lah. Yes, kita upload Excel. Kita sebagai Excel lah kat sini. Ni dokumen spreadsheet. Okey, kita boleh pilih mana kita nak. Dia tak akan keluar graf lah kan. Kita yang kena generate sendiri. Sebab dia daripada Excel lagi dah boleh generate pakai graf tu lah. Okey, download. Okey. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, student, email. Okay, ni default lah. Jadi kalau kita tak nak macam ni, data ni kita tak nak, kita delete. Okay, delete. Ni markah dia. Ni last down. Okay, ni last download. Dan last kita download file lah. Ini semua kita tak pakai. Okay, macam kalau dekat tempat kami, dekat IMU, data ni kita akan selalunya di end of the semester kita akan hantar dekat exam lah, examination unit untuk dia simpan record semua. Okey, boleh? Okey. Ini assessment. Ada soalan untuk assessment? Okey. Okey. Okey, next. Okey, next kita pergi ke quiz. Okey, kita tengok quiz. Okey, quiz ni dia details, dia susah sikit lah. Sebab banyak benda kita kena set. Okey, untuk buat quiz, kita klik dekat quiz.
Kita add. Okey, ni untuk quiz setting. Okey. Contoh saya buat quiz 1 kat sini, title. Okey, description ni apa-apa description kita boleh masukkan. Okey, please, contoh saya buat please. Dia pengajar Panson. Okey. Soalan ni, adakah kita nak kena tulis dalam Word atau kita boleh uploadkan daripada Word ke sini? Ke sebagai attachment ke kita kena tulis? Apa? Macam kita nak Tu buat tu soalan penting. Tu dia ada dua option. Sekarang ni saya tunjuk option yang nak tengok yang susah ke yang senang tu? Soalan. Yang senang lah, yang senang. Sekarang ni saya tunjuk yang senang. Maksudnya kita tak payah pakai tempat lain. Tapi yang senang tapi susah kerja. Ya, saya tunjuk Okey, ni kita tengok setting dulu. Okey, ni description dia. Okey, lepas tu ni dia punya timing. Timing quiz maksudnya bila kita nak start quiz. Okay. Contoh kita set quiz 24 April, dia akan start katalah ataupun pagi esok kita buat 25. Quiz start pukul 10 pagi. Kita contohnya kita bagi 30 minit tetapi kita bagi duration 2 jam dia jawab kan? Macam tu kan? Betul, bukan. Dia duration ni open quiz ni maksudnya quiz akan open, student akan nampak. Oh. Okey, selalunya kita akan buka setengah jam sebelum. Macam kan student nak jawab exam, nak masuk exam dia mesti masuk setengah jam awal. Okay. Macam tu. Okey, maksudnya sekarang ni soalan ni kita kita buka pukul 10 sebab exam dia mungkin kita start pukul 10.30. Okey, dia akan tamat pukul 12 katakan. Okey, 12 kat sini. 25 bulan. Dia selalunya close ni kita tak letak. Kalau kita tak letak maksudnya dia akan buka sampai lebih lah. Student akan nampak. Oh. Okey, tapi bahaya dia, katalah kita nak guna balik soalan ni untuk final. Maksudnya student boleh nampak. Okey, time limit, okey, berapa minit untuk dia jawab soalan ni? Contoh 30 minit. Okey, lepas tu time expired. Okey, yang ni bagi default sebab kalau kita tukar contoh dia. Contoh okey, open attempt submitted automatically ni maksud dia kalau dah 30 minit student tak sempat klik button submit, automatik dia akan tolong submit. Okey. Kalau kita tukar grace period ni maksud dia yang ni sampai yang kita set ni budak akan submit. Dalam masa tu lah kata 2 jam lah. Maksudnya dia kena submit dalam masa 2 jam. Dia kena submit dalam masa 2 jam. Okey, tapi yang ni kita letaklah maksud dia yang ni student habis awal dia boleh submit awal. Dah habis lambat boleh submit boleh habis apa? Okey. Submit Bila Azin tulis kat sini kita choose open attempt submitted automatically. Katakan saya tengah menulis cukup 2 jam dia akan capture setakat mana saya menulis saja macam tu Betul. Betul. Okay. Contoh dia Cik Azad tulis sah, saya bersempat tulis sah, automatik dia submit sah je jawapan dia. Ya belakang tak ada. Maksudnya cukup 2 jam dia akan automatically submitted. Betul. Student tu sempat save tak save, automatik dia akan submit. Tu advantage benda ni. Advantage application ni platform ni. Katalah student tengah jawab, dia tak habis tapi internet hang ataupun PC hang, internet lost connection, automatik dia akan save. Maksud dia restart PC balik, akan ada lagi benda tu jawapan dia. Kita tak payah pening, kita tak payah nak pening kepala takut macam soalan apa macam tak submit ke apa ke, tak payah risau. Okey, kat sini grade to pass macam tadi juga. Grade to pass ni kita boleh buat macam prerequisite. Maksudnya kita buat 60%. Okey, prerequisite ni kita akan guna untuk next quiz. Ataupun quiz ni student wajib lulus. Wajib lulus maksud dia student dia kena ambil sampai lulus.
Baru dia boleh pergi ke next exam. Baru boleh pergi kena exam. Oh. Ataupun yang ni kita guna macam orang driving license yang lesen L tu. Dia tak pass tak boleh pergi lah kan? Dia tak pass tak boleh pergi ke P. Maksud dia kena ambil sampai dia buat sampai ni. Okey, contoh kat sini dia ada attempt allowed. Attempt allowed ni kalau dia prerequisite kita boleh letak unlimited. Maksud dia boleh test sampai dia cecah markah 60%. Okey, tapi kalau quiz selalunya kita buat sekali je lah sebab student akan jawab sekali je. Sebab kita nak grab markah dia. Okey, lepas tu layout. Layout ni macam mana kita nak display kita punya soalan? Okey, maksud dia every question per page. Maksudnya setiap soalan, setiap muka surat nanti, setiap page dia akan ada 2 soalan. Ambil ni Dah kena ambil belum kan? Okey. Ambil kat kedai dulu lah. Okey. Iklan. Awal beli makan apa tadi? Buka awal. Jangan jadi dalam video ya dia beli makanan pukul 11 pagi sebab dia kata family dia suka makan makanan sejuk. Bahaya. Tekan first day. Okey. Okey, ni untuk setting. Nanti kita akan tengok yang question. Tak apa, ni kita boleh set kemudian. Okey, kita set dulu. Okey, 2 question, 2 soalan untuk 1 page. Okey, yang ni kita abaikan guna default. Okay, nanti kita akan tengok apa beza review option ni. Okay, setiap benda ni dia akan ada different dia nanti. Okay, appearance extra restricted. Okay, extra restricted ni maksud dia password. Okay, contoh dia student sebelum jawab soalan ni dia mesti masukkan password. Contoh sebab ni 1, 2, 3 contoh dia. Okay, saya cadangkan password ni nak senang kita buat combination. Okay, macam combination macam contoh test. Okay, kita buat T 3 5 T macam tu. Dia memang wajib ke password ni? Password wajib lah sebab kalau tak pukul 10 je sepatutnya exam kita 10.30. Sudah masuk je terus boleh jawab. Okey. Tujuan dia kita nak centralize kan. Maksud dia kita cakap okey student boleh masukkan password. Masuk password. Maksudnya kita senang monitor. Okey, ni password dia. Password ni jangan tunjuk kat student. Maksud dia password ni kita save, kita simpan. Masa nak run baru kita ni. Kita start dia punya password dia. Okey. Lepas tu request network address. Network address ni selalunya kalau sebelum ni kami guna kalau kita buat exam dalam lab. Okey, kalau dalam lab selalunya kita punya password address 192.168. Betul? Okay, tujuan dia kita nak student jawab dekat PC lab. Kita tak nak student jawab dekat phone dia. Tak nak jawab kat laptop dia. Okey, tapi kalau waktu sekarang ni PKP ni kita kena buang yang ni lah sebab dia akan jawab kat rumah. Okey, jadi untuk masa dia katalah kita nak implement masa PKP ni, maksudnya sebelum exam tu kita kena ada group lah. Kena ada WhatsApp group yang kita boleh communicate dengan student. Maksudnya masa kita bagi password kita send through ni lah, through WhatsApp. Okey, yang browser security ni just biar kosong. Okey, pop-up nanti kalau tak dia akan keluar pop-up. Ini kita biar je none. Okey, overall feedback. Okey, feedback ni kalau dia dapat 100 macam ni lah komen. Maksudnya kalau dapat 100 kita nak kita kata tahniah. Okey, tahniah. Okey, contoh grade boundary katalah 40. Okey, katalah 60. Okey. Lepas tu okey sorry. 10 1 selalunya ni lulus lah. Okey, dia katalah bawah 60 dia akan keluar usaha lagi.
Ya, ataupun kita ada banyak, kita ada 80, ada A. Contoh kat sini, kita boleh buat katalah 10 ke 80 katakan. Boleh juga kita buat 10 ke 100 ke 80 A plus katakan. Macam tu. Boleh juga macam tu. Okey, yang ni saya buat tahniah. Nanti kita tengok sampel dia ni 60. ni lagi. Belum apa-apa dah raya lah. Okey dah. Okey, yang lain kita biarkan. Lepas tu save and display. Baik. Sorry. Back tu pas ni kena big data maximum. Okey, sorry. Saya buat 6. Okey. Save and display. Saya type kan tadi. Boundary 6. Okey dah. Boleh tak saya nak cikgu semua set dulu kuis satu. Boleh? Sebab tengah azan. Buat dulu satu kuis. Okey. Nanti saya tunjuk nak masukkan soalan. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh? Okey, boleh. Okey, boleh. Aha, Dah siap? siap. Okey, siap. Dah siap ah? Hmm. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak masukkan soalan. Okey, yang ni kita baru set up quiz. Maksudnya dia belum ada soalan lagi. Okey. Okey. Ni untuk kita masukkan soalan lah, edit quiz. Okey, sekarang ni quiz kita kosong. Okey, sebab kita tak ada soalan. Okey, untuk masukkan soalan, kita ada kat sini kita ada dua option. Okey. Satu, new question, maksudnya kita masuk soalan satu ataupun daripada question bank.
Okey, kat sini saya cadangkan kita buat question bank sebab lagi mudah. Maksud dia nanti untuk final exam kita boleh ambil balik soalan ni. Faham? Okey. Faham? Boleh? Okey, sekarang ni klik dekat question bank. Okey. Kita tengok kat sini. Okey. Ni kita punya kategori. Okey, default. Okey, ni quiz 1. Okey, sebab sekarang ni kita buat quiz 1. Sebab dia sekarang ni ada quiz 1 punya kategori. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak set untuk kita nak categorizekan kita punya soalan. Okey, cara dia pergi dekat kita punya, balik pada course page kita tadi. Okey, pergi dekat kita punya course page tadi. Okey, lepas tu Dekat desktop lah. dekat desktop, dekat kita punya course page. Full page, okay. Okey, pergi dekat more. More, okay. Okey. Dia akan keluar course administration dengan user, betul? Akan keluar macam ni. Betul tak dia keluar macam ni? Okey, saya ulang balik. Okay. Okey. Klik dekat gear ni atas ni. Okay, ya. Okey, lepas tu klik dekat more. Okey. Lepas tu kita tengok scroll down. Okey, scroll down tengok kat bahagian question. Okey, question. Kategori. Klik pada kategori. Nampak? Nampak? Okey, sekarang ni kita tengok. Okey, ni kita punya level of question bank. Okey, satu yang ni kita ada course level. Okey, ni dia punya course level lah. Maksudnya course kita. Lepas tu kita ada kategori level. Kategori ni selalunya kalau yang macam cikgunya subjek dia akan keluar kat sini core, general ataupun umum. Core, general ataupun apa satu lagi? Elective. Elective, sorry. Core, betul. Oh, elective. Okay, tapi sekarang ni tak. Sekarang ni kita guna bahagian ni je. Yang part ni je kita guna. Sebab kita nak create question bank under course ni. Okay. Okay, sekarang ni saya nak tambah kategori. Kategori tu duduk dalam bahagian lesson 1 ataupun chapter 1. Okay, jadi kat sini saya tambah nama kategori tu. Saya letak kategori tu nama dia. Oh, sorry, silap. Ni kita rename. Sorry. Dekat bawah ni. Okay, parent kategori. Kita ambil dia duduk bawah. Ni. Top. Bawah development ni. Dia duduk bawah development. Okay, nama dia kita letak. Contoh kat sini saya letak chapter 1. Okay, maksud dia ni set of question from chapter 1. Okay. Lepas tu add kategori. Okay, nampak kita dah ada chapter 1 yang kategori. Soalan kosong sebab tak ada soalan lagi. Okay. Okay, dia keluar kat sini. Okay, sekarang ni katalah saya nak masukkan soalan untuk chapter 1. Saya klik. Okay, yang ni advantage dia, lecturer, katalah lecturer dia free, tak ada, ada free time, maksudnya dia boleh create banyak. Dia boleh create siap-siap kategori kat sini. Maksud dia boleh masuk soalan siap-siap. Maksud dia nanti nak guna, just select je soalan mana kita nak guna. Okay, mudah. Okay, sekarang ni kita nak masuk ke soalan. Saya klik soalan tu dalam chapter 1. Okay, ni soalan dia. Okay, lepas tu create new question. Okay, ni type of question yang kita ada lah. Okay, kita ada multiple choice, kita ada true and false, kita ada matching, kita ada short answer. Short answer ni yang simple-simple lah. Yang satu kataan. Sebab senang, satu kataan senang. Kalau 2-3 kataan susah sebab kita nak kena buat apa? List of answer kat situ. Okay, lepas tu kita ada essay, numerical, calculated, drag and drop into text. Okay, yang ni contoh macam image lah. Macam untuk, kalau kita nak buat untuk ni lah, untuk
Macam apa? Macam Cik Azad yang pasal enjin. Dia boleh guna ni. Drag and drop into image. Macam Cik Fazli lah. Kalau yang berkaitan dengan enjin apa ataupun yang ada gambar, kita guna untuk contoh macam untuk peringkat awal kanak-kanak, betul? Okey, untuk PAKK tu dia akan banyak guna yang ni. Sebab student dia akan suka guna yang ni lah. Dia takkan kita nak bagi dia multiple choice. Okey. Sekarang ni saya tunjuk satu contoh multiple choice. Okey, saya klik add. Okey, question name. Question name ni kita letak je question 1 ataupun kita buat C1 Q1. Maksud dia chapter 1 question 1 kat situ. Okey. Jadi saya masukkan soalan. Okey, ni contoh soalan saya. Okey, ni contoh soalan saya. Macam ni. Okey, ni format soalan. Maksud dia kalau format soalan senang kita nak buat. Okey. Sebab kita buat format macam ni, kita just copy je nanti. Copy, letak sini. Okey, soalan. Lepas tu default mark 1, okey, biarkan. Okey, yang gender feedback abaikan sebab kita tak ada feedback. Okey, number choices A, B, C, D. Okey, choice 1 tu copy je. Choice 1. Okey. Lepas tu grade. Grade ni maksud dia katalah jawapan, kalau jawapan ni betul, letak 100. Okey, maksud ni jawapan betul. Okey, lepas tu masukkan jawapan yang lain. Okey, choice 2. Okay, choice 2. Choice 3. Choice 4 kat sini. Okay, nampak? Maksudnya kita ada 4 pilihan jawapan. Okay. Dah save. Itu je. Okay, maksudnya kita siap satu soalan. Okay. Okay, kalau nak edit, kita edit kat sini. Okay. Kalau saya selalu buat macam ni. Saya soalan ni saya akan letak dekat dia punya question name. Sebab nanti senang kita nak pilih soalan. Nampak? Kita nampak soalan kat sini. Nanti masa kita nak buat pilihan senang. Kita just klik je. Boleh ada soalan? Okey, boleh ada soalan tak? Okey, saya try tambah satu, saya tambah lagi soalan. Super choice. Okey, oh sorry, yang ni true false. Okey, yang kedua soalan true false. Okey, saya copy. Okey, soalan paste sini. Paste sini. Lepas tu jawapan dia true. Okey, saya save. Dah ada 2 soalan. Okey, soalan 1, soalan 2. Okey, saya tambah lagi. Okey. Lecturer semua dah ada soalan No, belum. Belum? Okey, kalau macam tu saya lah kena buat ni. Kejap. Kejap saya buat cepat-cepat. Okey. Okey. Saya buat lagi 5 lagi 2 soalan. HTML, CPP. Okey.
HTML, PHP, okay, grade 100. CSS .jsp. Okey. 3 soalan, 1 lagi soalan. Okey, 3 soalan. Tengok soalan keempat. Tipe choice, add question name. Ni. Okey, jawapan 1. Aku ni buat balik jap. Dia balik tadi jap. Okey. Okay, markah 100%. Okay, nak senang kat sini, kita letak je apa? Kita letak je yang jawapan betul dekat bahagian nombor 1. Sebab kita punya jawapan nanti kita akan shuffle. Maksud dia, student tak boleh nak tiru sebab walaupun dia duduk sebelah tapi jawapan dia tak sama. Okey, dah siap. Okey, kita dah ada 4 soalan. Okey. Okey, tengok sini. Kita dah ada 4 soalan kat sini. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, macam mana kita nak masukkan soalan kuis tadi? Okey, nak masukkan soalan tadi, kita pergi je kat kuis tadi. Okey, kuis mana tadi? Okey, kuis. Kita edit. Oh, sorry. Buat pool dulu. Tak, yang tadi kita buat question bank tu. Oh, question bank. Okey, kita pergi kat quiz, lepas tu kita edit quiz. Okey, tak ada soalan betul? Okey, jadi kita add from question bank. Okey, sekarang ni kita nak ambil dekat question bank chapter 1. Nampak tak? Chapter 1 dia ada 4 soalan. Okey, jadi kita boleh pilih soalan mana kita nak guna. Okey, katalah kita nak ambil 4 soalan. Okey, ambil 4 soalan. Okey, katalah kita ada 100 soalan. Maksud kita ada option untuk select soalan kat sini. Okey, lepas tu kita add selected question to the quiz. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan susun. Okey. Kalau tengok dekat part sini, ujung atas ni dia ada shuffle, betul? Okay. Shuffle ni maksud dia kalau kita klik shuffle, maksudnya soalan nanti dia akan shuffle. Maksudnya student walaupun dia duduk sebelah, tapi soalan tak akan sama. Okey, lepas tu kita save. Shuffle tu just klik kat shuffle tu je lah. Just klik shuffle. Nanti dia. Okey, nanti dia akan automatic. Okey, lepas tu kita tengok kat quiz. Okey, maksud kita dah ada dah. Maksud kita dah siap dah. Okey, lepas tu kita ambil preview soalan kita. Apa password tadi? 1, 2, 3. Okey, okey, ni contoh maksud dia kalau student nak masuk, student nak jawab, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan masuk password bukan? T35T.
Okey, ni bentuk soalan dia. Okey, ni soalan. Hmm. 14 tepi ni dia akan ada 30 minit. Oh, di counting. Dia akan counting. Maksudnya student lepas ni dia tak boleh nak bising. Kata apa? Tak nampak, tak ada jam lah apa semua. Okey, dia ni dia punya counting. Okey. Lepas tu advantage juga yang ni, dia ada flag. Flag kat sini. Maksud dia student kalau dia tak faham, katalah dia tak nak tengok soalan ni, dia boleh lompat. Tapi dia ada flag kat sini. Oh. Dia ada marking. Maksudnya soalan ni mungkin dia tak jawab lagi, dia tak nak jawab lagi ke apa ke. Okey, contoh kat sini jawab okey, ini katalah. Okey, true. Next. Nampak? Dia dah tanda. Maksudnya soalan ni dah jawab dua soalan ni. Okey. Maksud yang ni dia mudah lah. Maksud student dia akan ada apa? Kita ada marking. Marking jawapan dia. Okey, lepas tu katalah jawab ni. Okey, lepas tu sudah akan submit. Okey, submit finish. Okey, ni result dia sudah akan nampak. Automatically tu nampak result. Automatically dia akan nampak result, dia akan nampak jawapan dia. Ni bagus tak bagus nampak jawapan? Bagus. Selalunya tak bagus tu lah. Dia boleh copy, dia boleh simpan tu ni. Oh, simpan dia punya answer. Sebab kadang-kadang kita nak pakai lecturer ni, kadang dia nak recycle balik soalan tu untuk final, betul? Betul. Okey, jadi yang ni kita boleh set. Maksud dia dekat yang untuk tak nak hidekan student daripada nampak, kita set kat sini. Okey, yang tadi ni fungsi dia satu, kita nak check betul tak soalan kita buat. Lecturer nak check sama ada betul tak soalan ni jawapan ni, soalan ni jawapan ni, soalan jawapan ni. Okey, ni untuk first step lah sebelum kita nak run quiz ataupun kita nak run test. Maksud dia ni untuk kita punya checking. Maksudnya kalau dah complete checking, maksudnya kita make sure semua jawapan betul, semua betul. Maksudnya kita kena tukar setting dia. Dekat sini, edit setting. Pergi dekat bahagian review option. Kita buang yang ni. Mark buang. Lepas tu right answer buang. Macam ni. Yang ni kita buang. Okey, nak tunjuk markah ke tak nak tunjuk markah kat dia? Betul tunjuk Markah. Okey, tunjuk markah. Maksudnya kita ambil tu je. Yang lain semua kita buang. Okey, lepas tu kita save. Okey, kita boleh preview balik. Preview. Okey, start attempt. Okey. Okay, finish attempt. Okay, submit or finish. Okay, kita nampak sekarang ni. Dia ada markah dia. Lepas tu ni result dia. Student akan nampak macam ni. Maksudnya dia tak tahulah mana jawapan dia betul, mana dia salah. Cuma dia akan dapat result je. Dia akan nampak result je. Kalau dia nak nampakkan jawapan yang sebenarnya betul, dia akan terpaksa macam yang tadi tu lah kan? Kita kena set balik. Sebenarnya yang tadi tu bagus juga, tapi cuma sebabkan takut kita nak guna balik soalan. Selalunya kita nak recycle balik soalan. Tapi kalau saya okey je. Kalau final result lagi bagus, lagi senang kita. Okey, senang je. Okey, saya rasa tu yang untuk quiz lah. Untuk quiz yang tu je. Yang penting kita mesti ada set of question. Maksudnya kita create kategori. Lepas tu kita buat dia masukkan, kita create question bank. Sebab next untuk kita buat soalan lain lagi senang. Ada soalan?
Quiz ni kalau tak letak pun tak apa kan? Quiz kau tak letak tak apa. Saya macam saya letak forum banyak-banyak. Forum boleh. Ha. Forum tahu Ya, macam quiz tadi kan. Nanti kan kita buat macam pool untuk kita macam bank tadi lah, question bank. Question bank Lepas tu dia maksudnya dia boleh jawab terus dalam ni. Kalau kita nak letak soalan tu dalam bentuk ni boleh word ke, dan dia download, dia jawab dan dia upload balik pada kita. Yang tu akan jadi assessment. Oh, assessment. Yang tu dia akan pakai ni model assignment. Okey, boleh yang tu boleh. Yang tu kita boleh pakai essay. Oh, isi. Selalunya kita akan ambil soalan quiz. Kalau untuk macam subjektif lah. Subjektif. Sebab nanti essay kan dia nak type kat situ, betul? Betul. Okey. Yang tu kita boleh pakai soalan essay. Essay display. Kita tak type dekat dalam ni, but kita terus masukkan je. Tak boleh ya. Memang kita kena masukkan dalam ni jugalah. Yang ni, yang essay lain. Essay format dia macam ni. Boleh, kita boleh upload kat sini soalan dia. Kita upload je masalah ni. Upload file kat sini. Upload file kat situ kan. Contoh okey, untuk menjawab soalan ni. Okey, sila katalah kita buat sila download macam tu. Maksud kita just upload file je lah. Upload file masuk sini, dia akan download, lepas tu dia akan submit. Dia akan submit macam yang tadi tu lah kan, macam betul. Ni kita buat kat sini, kita set kat sini. Allow attachment. Dia akan ada attachment lah, berapa banyak attachment nak. Okey, sama juga. Maksudnya kalau dia jawab pun untuk yang subjektif ni within hours yang kita tetapkan lah. Yang ni betul. Boleh juga. Tapi selalunya subjektif tahu kan, okey, yang ni, yang tu kita set dekat essay tadi, kita set kat sini. Yang tu kita set kat soalan. Kat sini. Dia sama juga, kita set quiz sama, cuma yang part soalan je kita buat lain. Yang ni mungkin, okey, contoh dia, untuk quiz ni kita ada 3 soalan katakan. Kita ada 3 soalan, maksud dia mesti submit 3 soalan tu. Maksud dia akan ada 3 upload file. Cuma kita tukar timing lah. Mungkin kita bagi assignment tu, quiz tu dalam masa 2 jam ke 2 hari ke, maksud kita set kat sini. Maksud dia mesti submit within waktu ni lah. Macam open book test pun kita akan pakai ni. Essay. Okey, macam open book test. Okay, test kita masukkan soalan test tadi. Dia akan jawab within berapa lama macam tu. Betul. Within berapa lama. Upload balik. Upload balik. Lebih kurang macam assignment tadi kan. Okey, lebih kurang macam assignment. Cuma yang ni format dia quiz. Format dia quiz. Cuma assignment tadi dia tak ada timer. Berapa minit. Quiz ni dia ada duration berapa minit. 2 jam ke. Assignment tadi kita ada setting date lah. Yes, assignment tadi setting date je. Yang ini dia ada time lah. Betul, yang ni dia ada time. Tu beza dia. Okay, timing dia ni. Dia ada time kat sini. Ataupun kau tak nak pakai time, just open ni je lah. Katalah kita buka 24 sampai 25. Sehari. Maksud dia akan buka sampai ni. Maksud dia akan buka selama 2 hari lah. 2 hari. Ni sehari lah. Maksud dia daripada 4.58 sampai esok 4.58. Akan jadi 1 hari. 24 hours. 24 hours. Maksud dia kalau dia tak upload, automatically dia akan hantar assignment quiz tu. Sebab kita set kat sini open attempt. Maksud dia automatically. Maksud dia sampai je waktu ni, automatic dia akan submit. Dia akan post lah. Dia akan submit. Walaupun dia tak masuk, terlupa nak upload. Dia berbeza dengan assignment tadi. Assignment tu maksudnya dia kena submit. Kalau dia tak klik button submit, dia tak akan submit. Ada soalan? 2 pagi nanti. Apa? Tak praktikal, tak nampak lagi apa soalan, apa benda yang kerja punya tu. Okay, tak apa. Buat dulu.
Okay, kalau ada isu apa-apa, just ni je lah. PM saya. Okey lah. Saya try. Sekarang ni assignment dengan quiz kan? Kita cover. Yang tu saya mengakui saya kita kena buat. Boleh? Boleh. Okay, kalau ada apa-apa isu just ni lah WhatsApp saya je lah. Nanti saya akan check. Kalau dah complete, kau nak minta tolong apa-apa pun, just share je link dengan saya. Saya akan tengok dia punya link tu. Okay? Okay, tak ada apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Azil. buka. Okay, thanks. Okay, Terima kasih. Jazat, terima kasih. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan. Terima kasih semua. Terima kasih. Dan Thank Tuan. you. Okay, selamat buka semua. Mak Tak buka.